Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, hari ini kita akan melihat kepada ayat yang ke-25. Baik, sebelum kita mulakan, bagaimana biasa, kita akan lihat ayat sebelumnya sebab ayat yang datang sebelumnya ada kaitan yang kuat dengan ayat yang kita akan lihat pada hari ini. Kalau kita ulang kaji ayat yang kita lihat pada minggu lepas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dan pada minggu yang lepas kita bincangkan bagaimana dimasukkan yang dikembangkan ini ialah harta benda dan keturunan kita. Dia berkembang makin banyak dan betapa ini semua akan menjadi nikmat yang akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Nah, ayat hari ini berbunyi dalam bentuk soalan. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka yang ingkar berkata, dan ini merupakan soalan yang ditanya setiap zaman, setiap rasul, setiap nabi, dia akan ada kaum yang akan tanya soalan ni. Dan mereka yang ingkar berkata, jadi sampai zaman Nabi Muhammad SAW akan berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika benar kamu orang-orang yang benar. Jadi sebab ayat sebelumnya mengatakan, nanti akan datang satu hari namanya hari kiamat. Hari yang mana semua harta benda kita, keturunan kita, nikmat atas yang kita dapat semua ni, nikmat harta benda, nikmat keturunan ni akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang ingkar, orang yang derhaka pada SWT ni tanya, bila datang hari tu? Kalau betul hari tu berlaku, bila datangnya? Jadi soalan ini, dia bukan bertanya sebab dia nak tahu. Dia bukan tanya sebab dia prihatin. Dia beza dengan seorang sahabat Nabi SAW, seorang badui. Seorang badui ni kita orang tinggal dalam kawasan pedalaman. Dulu, bila Nabi cakap pasal hari kiamat, Nabi tengah sampaikan khutbah pasal hari kiamat, Nabi terangkan tentang ciri hari kiamat, apa je berlaku pada hari kiamat. Jadi orang badui ni, dia dengar, dia tanya dalam hati dia, cakap-cakap pasal hari kiamat ni, berlakunya bila? Jadi dia berdiri, time Nabi tengah khutbah tu, dia berdiri, dia terus tanya. Ni kelebihan orang badui ni, dia tak tahu, dia terus tanya. Dia tak memandai-mandai. Dia tanya pada Nabi SAW, mata sa'ah. Bila berlaku hari kiamat ni? Cakap macam hari kiamat ni berlaku, dia akan ciri dia gini, keadaan macam gini. Bila berlakunya? Jadi beza. Yang orang sahabat Nabi ni, dia bertanya sebab dia nak tahu betul-betul sebab apa. Dia nak buat persiapan. Itu sebab Nabi tanya lepas tu, madza a'dadtalaha. Kalau betul tu, kalau kau nak tahu bila tu, apa persiapan kau? Nabi tanya dia, apa persiapan kau? Sebab Nabi tahu yang bertanya ni sebab dia betul-betul nak tahu. Tapi ayat kita hari ini akan membincangkan orang-orang yang bertanya
tapi bukan sebab dia nak tahu dan nak buat persiapan. Jadi kita tengok. Dan kenapa penting untuk kita tahu? Supaya kita tak termasuk di dalam golongan tersebut. Ataupun na'udzubillah, kalau dah termasuk, kita boleh keluarkan diri kita dengan bertaubat. Okey. Apa dia? Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Kenapa dia bertanya? Sebab pertama dia bertanya ialah sebab dia dikaburi oleh dunia. Maksudnya apa? Dia bertanya ni kan, dia tanya bila akan berlaku hari akan diperhitungkan ni semua, sebab dia merasakan harta dia dah banyak, keturunan dia dah ramai. Maka dia katakan bila nak berlaku ni sebab apa? Dengan harapan, dengan sebab apa dia dah kumpul banyak sangat harta, dia dah tak ingat hari kiamat lagi dah. Bila datang ni? Dah kumpul macam dia dah tak ingat lagi datang hari kiamat. Kumpul harta banyak-banyak semua, keturunan dah ramai, dah bangga sangat, seolah-olah dah tak akan, macam nikmat dia datang berterusan. Jadi orang yang datang ni main berterusan dan dia tak ingat lagi akan hari kiamat. Dia tak akan ingat hari kiamat. Begitulah kita. Kalau kita meletakkan segala jiwa raga, perasaan, cinta kita ni pada dunia ni semua, maka dia akan buat kita lupa pada akhirat. Yang boleh tu kita letakkan harapan, cinta, perasaan pada dunia ni, tapi kita tahu ada alam yang lain nanti kita. Jadi kita ingat kita ni kat dunia ni tak kekal. Kita singgah, ada namanya akhiratnya. Jadi macam mana senangnya pun kita, banyak harta benda kita macam mana pun, keturunan kita ramai, berapa keturunan pun, maka tetap kena ingat kita ini semua akan berakhir. Jadi orang-orang yang bertanya ni, sebab pertama dia bertanya ialah sebab apa? Sebab dah kumpul banyak sangat harta, dah senang sangat hidup, dah banyak. Jadi bila berlaku ni? Macam takkan berlaku je. Kan? Aku punya harta ni banyak. Macam tak ada hentinya. Itu pertama orang yang dikaburi dunia. Kedua pula ialah orang yang bertanya sebab dia nak memomokkan, nak memomokkannya apa? Bukan momok, maaf. Dia nak mempelekehkan. Mempelekehkan yang beritahu, yang beri peringatan. Maknanya dia kata apa? Tak ada hari kiamat lah. Tak ada, impossible. Sebab dia merasakan kenapa? Aku ada harta banyak, aku ada keturunan ramai ni, nampak betapa hebatnya aku ni semua. Kiamat takkan berlaku. Maka seolah dia terus lupa bahawasanya ada perhitungan. Yang pertama tu dia tanya sebab dia dah dikaburi. Dah tak nampaklah akhirat tu lagi dah. Bila ni? Yang pertama dikaburi. Yang kedua ni pula dia nak mempelekehkan. Bila ni? Macam tak ada je kan. Bila? Sebab apa? Dah rasa berkuasa, takkanlah akan datang satu hari akan diperhitungkan. Dirasakan takkan hilang ni semua. Dan dua-dua ciri ini, dan kita boleh gabungkan lah. Kita boleh gabungkan orang yang dikaburi ni, dia lama kelamaan dia akan rasa takkan mati. Itu sebab dalam Quran ni banyak peringatan. Antaranya surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita kumpul-kumpul harta banyak, kita bangga keturunan kita, kita takkan rasa apa-apa. Sampai hari kita dibawa ke kubur, baru kita tahu ada namanya hari akhirat. Ada namanya hari kiamat. Waktu itu dah tak berguna lagi. Jadi setiap ciri orang-orang yang mempelekehkan hari kiamat kerana sebab banyak harta dan keturunan ni, ataupun yang dia ini yang seolah-olah yang dia dah lupa kiamat hari akhirat dengan sebab dia dah kumpul banyak sangat harta dan banyak keturunan ni, ada dalam Al-Quran. Yang nombor satu namanya Fir'aun. Fir'aun tu sampai dah mengaku Tuhan dah. Sebab Fir'aun ni segala nikmat dia ada. Dia ada harta yang banyak dan dia ada nikmat luar biasa, iaitu nikmat kesihatan. Ahli tafsir mengatakan dia ni tak pernah sakit. Setengah ahli tafsir sampai katakan dia ni tak pernah bersin, tak pernah demam seumur hidup dia. Kita pagi-pagi ni sesama kan. Dan sesama dan sebagainya. Fir'aun tak pernah langsung batuk, tak pernah bersin, tak pernah demam pun tak pernah. Sebabkan dia tak pernah sakit, dia kata kenapa Fir'aun ni? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kau yang maha tinggi. Itu dah level tinggi. Syaitan pun tak berani buat gitu. Kan setengah riwayat mengatakan syaitan dengan Firaun tu dia cakap, oh terror betul ini mengaku Tuhan. Syaitan tak berani mengaku Tuhan. Jadi itu yang dah sampai dah lupa daratan dah. Dah lupa diri, dah kata yang lupa diri, dah tak sadar diri mengaku diri Tuhan. Antara yang seterusnya dalam Quran disebut ialah Qarun. Qarun ni pula dia ni menteri dia ni orang kaya yang hidup pada zaman Firaun. Dan pada zaman bukan pada zaman Firaun, pada zaman Nabi Musa. Hidup pada zaman Nabi Musa. Setengah riwayat mengatakan dia ni ada bau-bau bacang dengan Nabi Musa, saudara. Dan dikatakan Qarun ni dia ni ada beberapa kelebihan dia.
Kelebihan dia ni lawa. Lawa, handsome lah. Kan macam aku ni. Handsome. Kemudian dia ni ada banyak harta dan dia banyak pengikut. Dia ada kelebihan ni semua. Jadi dia tengok, aku ada ni semua. Kenapa si Musa ni jadi Nabi? Aku ni ada harta, ada follower. Follower kan cakap follower senang. Aku ada follower, aku ada rupa. Kenapa yang Musa ni pula yang jadi Nabi? Kenapa bukan aku? Sombong sangat dia sampai banyak harta. Harta dia ni banyak dan diriwayatkan dalam Quran bahawasanya kunci pada gedung-gedung dia tu orang kena angkat. Kita kan kunci lah kunci. Kunci gantung kat pinggang, kat tali pinggang. Ni kunci dia kena 2-3 orang angkat satu kunci. Nak buka gedung dia si Korun. Tapi dengan banyak harta tu dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Bahawasanya apa yang dikurniakan bagi aku ni semua daripada ilmu aku sendiri. Bukan pasal apa Tuhan. Kata tak ada. Dah tak ingat Tuhan lagi dah. Aku ada sendiri. Dia tak merasakan yang dia ada tu daripada tu Tuhan. Itu Korun. Itu sebab nama harta kalau jumpa namanya harta Korun. Sebab banyak harta. Itu orang Melayu kata harta karun. Itu hartanya Korun. Kononnya lah. Nak katakan orang Melayu kita ni daripada zaman dulu ni apa-apa dia punya pepatah dia ada kena-mengena dengan Quran. Namanya harta karun. Tapi bukan harta karun. Bukan miliknya karun. Sebab harta ini milik Ahmad Albab yang punya. Kau dah ngantuk sangat. Aku tengok buat kelakar sikit. Biarkan tak ngantuk sangat. Yang ketiga pula ada yang namanya kaum. Satu golongan. Namanya kaum Ad. Kaum Ad. Yang diutus kepada Nabi Hud. Yang makam Nabi Hud ni ada setengah riwayat mengatakan di bumi Hadramaut. Mereka ni kaum Ad ni pula badan besar. Kira badan bahasa sekarang ni badan buff. Badan besar, gagah perkasa dan suka menindas orang. Maknanya dia ada nikmat kekuasaan pada tubuh badan dia. Maka dia suka hidup dia senang, suka menindas orang. Dan ada juga nama kaum Madian. Kaum Madian ni pula kaum pada Nabi Shu'aib. Mereka ni pula orang yang ekonominya luar biasa. Kekuasaan ekonominya luar biasa. Dan dia suka makan riba. Suka menipu orang dalam bab jual beli. Jadi setiap kaum ni semua ni adalah kaum-kaum yang dikurniakan pelbagai nikmat. Yang mana didatangkan seorang Rasul untuk beritahu pada mereka. Kau ingat, segala nikmat ni nanti hari kiamat akan diperhitungkan. Dia mulalah bila diberikan peringatan. Dia kata apa? Bila ni? Dia memperlekehkan disebabkan apa? Sebab telah dikaburi oleh nikmat yang mereka ada. Jadi apa peringatan untuk ayat hari ini? Kita ambil satu ayat saja. Peringatan untuk kita hari ini ialah ingatlah Allah. Sebab Allah itu berkuasa atas sesuatu. Ini peringatan pertama untuk hari ini. Ingat Allah selalu. Allah berkuasa atas sesuatu. Apa yang kita ada sekarang ni, Allah, apa kita kena ingat, Allah ni boleh memberi dan Allah juga boleh mengambil. Apa yang kita ada sekarang adalah pemberian Allah. Dan apa yang kita ada sekarang, Allah juga boleh ambil balik. Itu sebab kita setiap kali ada berlaku musibah, kan? Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, kalau kita ada musibah, sunnahnya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa maksudnya apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Kenapa sebut gitu bila datang musibah? Bukan orang meninggal saja. Musibah. Kemalangan, apa-apa dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sebut gitu? Supaya kita ingat yang kita ada musibah. Contoh kita naik kereta, tiba-tiba kereta kita nak berlanggar. Kita serta-merta kata innalillah. Kenapa? Ingat, nyawa kita, keselamatan kita ni Allah yang bagi. Allahumma antas salam. Dia yang bagi. Dan kita nak ingatkan diri kita, dia pun ada hak untuk ambil balik. Kan? Kita dapat musibah apa? Orang scam kita. Tipu duit bank kita. 40,000, 50,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kami ini milik Allah. Kepada Allah kita akan dikembalikan. Harta ni Allah kasih pinjam. Allah boleh ambil balik. Walaupun nampak luarnya yang dapat itu scammer. Tapi hakikatnya Allah yang gerakkan keadaan yang mana kita sedar harta kita ni tak boleh kekal. Dia akan diambil balik. Kalau tak di scam sekarang pun, nanti bila mati pun kita tak dapat harta tu juga. Kenapa Allah nak pupuk dalam kita sifat redha? Sifat redha dan sifat tawaduk. Sifat redha tu apa? Terimalah hakikat hidup ni. Ada masa kau dapat,
ada masa engkau kehilangan. Anak kita, banyak cucu kita, sayang. Tapi Allah mengajar kita, Allah memberikan kita peringatan. Ni semua akan pergi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak kita tinggalkan dia, dia tinggalkan kita. Jadi nak ajar kita redha dan tak, jangan ada benda kita tak boleh kawal. Hebat kita macam mana pun, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah ruah, kita ada keturunan ramai, bila Allah takdirkan nak ambil satu daripada nikmat tersebut, kita tak boleh buat apa-apa. Betapa lemahnya kita. Kan? Betapa lemahnya kita. Itu sebab zikir yang paling elok dibaca, kata Nabi SAW, untuk menjadi orang yang ridha ni ialah apa? Bacalah zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk aku melawan godaan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Dan tiada kekuatan untuk aku membuat sebarang ketaatan melainkan dengan izin Allah. Jadi ni semua ni Allah bagi. Asalnya tak ada, ada. Kemudian Allah ambil balik sebab milik Allah. Kedua pula, ingat akhirat. Peringatan kedua, ingat akhirat. Ini akhirat ni dia jadi kita punya pengawal tau. Nak buat apa-apa ingat. Ni akan dipertimbangkan. Nak tipu orang kat dunia, ingat akhirat ni semua akan dipertimbangkan. Nak rasa bangga, akhirat ni semua akan dipertontonkan kepada kita. Jadi ingat akhirat. Akhirat tu menjadi yang mengawal jiwa kita, mengawal hati kita, mengawal tingkah laku kita. Nak buat apa? Nak buat zalim kat orang? Ingat ada akhirat. Dan ia juga mengajar kita bahawasanya kat dunia kita nampak orang buat zalim, orang buat salah, orang buat tak baik. Jangan risau sebab dia ada pengadilan Allah. Kat dunia dia lepas, Ustaz. Jangan risau, akhirat ada. Abdul Muttalib ini adalah datuk Nabi. Abdul Muttalib ni dia adalah datuk dia adalah datuk Nabi. Jadi Abdul Muttalib ni dia ada satu pemikiran yang wawasan yang luar biasa tau. Abdul Muttalib ni dia kata confirm ada hari kiamat. Abdul Muttalib kata, confirm ada benda namanya hari kiamat. Kenapa? Sebab waktu sepanjang hidup aku, Abdul Muttalib dia hidup sampai usia dia lanjut. Dia orang tua. Dia kata, sepanjang hidup aku lihat seseorang hamba tu, kalau dia buat zalim pada orang, dia tak akan mati selagi mana kezaliman tu tak kena pada diri dia balik. Kalau dia buat zalim kat orang, dia mati mesti ada something happen kat dia. Kata dia. Kata Abdul Muttalib. Dia kata, aku hidup ni aku tengok orang ni kalau buat jahat, kalau dia mati, mesti dapat jahat. Mesti something happen to him. Dan tapi orang tanya pada aku, tapi ada setengah orang, dia buat jahat, mati relax je. Mati je tak apa-apa je, gitu je mati atas pembaringan. Maka kata Abdul Muttalib, situlah aku yakin ada namanya hari kiamat. Sebab apa, kat dunia mungkin kau lepas, tapi aku yakin hari akhirat ada pengadilan untuk diri kau. Jadi kat dunia ni kalau kita berhadapan dengan orang, kita nampak macam kat televisyen, kita nampak orang, kita tengok, tanya tak apa-apa je. Kan kes nipu orang. Nipu jemaah haji lah, nipu jemaah umrah lah, tipu. Dah kena tangkap pun tipu lagi. Macam tak serik. Menipu-nipu. Kita tengok, wah, senang hati nampak. Makin banyak pengikut pula, makin senang menipu pula. Jangan risau. Akhirat ada. Jangan risau. Akhirat ada. Tak kena apa-apa pun lepas. Mahkamah dunia boleh lepas. Mahkamah akhirat siapa boleh lepas? Jadi itu. Jadi kadang-kadang ada hikmahnya juga kena mahkamah dunia. Kena tangkap, kena hukum. Moga-moga dengan sebab mahkamah dunia jadi taubat, jadi insaf. Kadang-kadang kita lepas mahkamah dunia rasa, wah tengok dah lepas dah. Ingat, ada mahkamah yang lebih hebat lagi namanya mahkamah akhirat. Itu yang datang dekat dalam mahkamah tu ramai sangat saksi. Jadi berwaspadalah kita. Kemudian seterusnya kita tengok kat sini tugasan. Dia ada tugas kita. Jadi itu peringatan. Peringatan pertama ialah ingat Allah dan kemudian ingat pada akhirat. Maknanya ia pasti berlaku. Maknanya apa? Harta benda kita semua ni kan dia akan pergi. Dia akan hilang, dia akan diambil balik. Kalau tak kat dunia, time kita meninggal dunia, dia akan hilang. Keturunan kita, anak cucu kita yang ramai, harta benda kita yang banyak, dia akan bila sampai masanya, dia akan tinggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Jadi redha, terima hakikat tu. Selagi ada, kita jaga dengan baik. Okey, itu membawa pada tugasan kita. Ni ada homework pula, tugasan kita sendiri. Kan, ni saya takkan cek, awak cek sendiri homework awak. Homework kita apa? Maka mulai daripada hari ini, jadilah orang yang selalu tawaduk dan merendah diri. Nak jadi kaya tak salah.
Nak banyak anak pun tak salah. Nak banyak cucu pun tak salah. Ini semua tak salah belaka. Sebab sahabat Nabi ada Saidina Anas bin Malik. Dia keturunannya banyak sekali. Saidina Anas bin Malik keturunannya dia antara sahabat yang hidup sampai usia yang lanjut sebab Nabi doakan dia dan dia banyak keturunan. Ada sahabat Nabi yang kaya raya. Sebagai contoh Saidina Abdul Rahman bin Auf, Saidina Uthman bin Affan, Saidina Abu Bakar Siddiq. Kaya belaka. Kaya no problem. Tapi sifatnya bila kita kaya tu, kena tawaduk dan merendah diri. Jangan merasa macam Qarun. Ini semua aku ada sebab aku. Sebab aku bagus, aku dapat. Tak. Kan? Apa-apa kita ada. Ilmu, harta, keturunan. Ini semua Allah bagi. Asalnya tak ada. Allah bagi pada kita atas kasih sayang Allah pada diri kita. Jadi tawaduk. Tanam sifat tawaduk dan merendah diri. Kan? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni sahabat Nabi yang kaya sekali. Kaya dia macam mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni? Nak kata dia kaya. Kaya dia ialah sampai peringkat kalau orang hutang dengan dia, kan? Orang kalau dia akan selalu beri hutang pada orang. Maknanya apa? Orang kalau tak ada duit, orang tahu cari Abdul Rahman ni. Sebab apa? Abdul Rahman akan kasih hutang. Dia pertama, dia suka kasih hutang kat orang. Kedua pula, kalau dia dapati, kalau orang tu susah nak bayar hutang, dia akan panjangkan tempoh pembayaran. Tak boleh bayar? Tak apalah. Tundalah. Tundalah. Tak apa. Pelan-pelan. Bila kau boleh bayar, bayar. Ketiga pula, kalau orang tu betul-betul tak mampu bayar. Tak boleh bayar ni. Dia buat apa? Dia bukan hantar cat taruh kat rumah. Tu Tailong. Dia buat apa? Dia kata, sebabkan kau tak mampu bayar, aku halalkan. Maksudnya apa? Tak payahlah bayar. Aku dah halalkan. Kemudian apa lagi? Oh, kenapa kau tak mampu bayar? Sebab aku ni orang susah. Oh, orang susah rupanya. Mulai hari ini aku tanggung perbelanjaan kau. Hebat dia. Kita dah nak kasih halal orang hutang, kita dah mencebik kat bibir kita kan. Dah gigit bibir bawah sampai berdarah-darah gigit. Kan hutang tak bayar-bayar. Ini nak halalkan. Ini pula nak sponsor pula. Oh, tak mampu. Orang susah rupanya. Maka dia halalkan. Dia halalkan, kemudian apa? Dia tampung pula orang tersebut. Ini Abdurrahman bin Auf. Gitu pun dia punya kaya, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdul Rahman bin Auf ni kalau jalan dengan pembantu dia, sebab dia orang kaya, dia ada pembantu. Kan? Dia jalan dengan pembantu dia. Orang tak tahu mana satu Abdul Rahman bin Auf, mana satu pembantu dia. Mana satu yang Abdul Rahman bin Auf ni semua level, semua macam sama je. Semua steady je, semua humble saja, semua low profile saja. Kita baru sikit je dapat. Dah beli kereta panjang 5 pintu. Wah, sombong kita. Tak, Abdul Rahman bin Auf tak macam gitu. Abdul bin Auf ni nak masuk subuh, cerita nak masuk subuh. Abdul bin Auf satu ketika masuk dalam kota Madinah, Nabi dah mula sembahyang subuh. Dia masuk tu ketika azan subuh berkumandang, dia sibuk uruskan barang-barang. Sebab dia berniaga, sampai kat Madinah tengah subuh, tengah masuk azan subuh baru habis, dia tengah sibuk nak uruskan perniagaan unta dia. Banyak unta dia. Kan? Unta dengan segala muatan dia uruskan, jaga gini-gini sampai terlepas satu rakaat dengan Nabi SAW. Satu rakaat subuh dengan Nabi SAW. Bila dia kecewa sangat sebab apa? Aku dilambatkan oleh dunia. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku sedekahkan semua yang aku unta segala muatan ni, aku kasih semua. Sebab aku tahu dia tak ada nilai dengan akhirat yang lebih abadi. Itu dia. Tak dia. Maknanya tanda kita ni orang yang tak terikat dengan harta, yang sedia untuk akhirat, ialah tak ada masalah dengan benda dunia ni. Kalau kita nak berikan, tak ada rasa berat. Tak rasa berat untuk murah hati. Okey. Jadi tugasan pertama ialah tawaduk dan merendah diri. Macam mana caranya? Banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak ingat Allah. Sebab Allah yang beri, selalu ingat pemberi. Banyak bersyukur. Jadi task pertama ialah tawaduk dan merendah diri dengan banyak ingat Allah. Kedua ialah bab harta. Jaga harta kita. Macam mana kita jaga harta kita? Iaitu dengan menginfakkannya selalu. Jangan tinggal zakat dan jangan lupa untuk bersedekah. Kedua ialah harta yang ada jangan disalahguna. Jangan disalahguna maksudnya apa? Jangan lalai, jangan salahguna maksudnya apa? Jangan kita ambil dengan cara yang haram. Jangan kita belanja pada yang haram. Jangan kita ambil harta orang secara haram. Maknanya apa? Jaga. Maknanya apa? Jangan sampai disalahguna dan menyalahguna harta tu. Yang ketiga ialah jangan sampai harta yang kita ada melalaikan kita daripada kewajipan.
Harta banyak tak ada masalah, jangan sampai tak baca Quran. Harta banyak tak ada masalah, jangan sampai tak belajar agama. Harta banyak, jangan sampai tinggal solat. Nah, jaga tu semua. Okey, itu tugasan kedua. Pertama ialah tawaduk menadi dengan berzikir, kedua ialah menjaga harta. Yang ketiga ialah kita pastikan anak-anak kita, keturunan kita, kita bekalkan. Bekal paling bagus apa? Kan? Bekal paling bagus apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalkan anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita dengan takwa. Kerana Allah kata sebaik bekal adalah takwa. Nah, takwa ni bekal. Ramuan utama bekalnya apa? Kan kita buat bekal untuk anak kita pergi sekolah kan. Ramuannya apa? Dalamnya apa tu? Apa dia? Kalau nasi lemak, ramuannya apa? Nasi ada sambal. Jadi ramuan utama takwa tu apa? Ilmu. Bekalkan anak kita dengan ilmu. 3 jenis ilmu. Ajar anak kita 3 ilmu. Pertama, 4 jenis ilmu. Pertama, ilmu akidah. Kenalkan dia pada Allah SWT. Ada Tuhan yang wajib disembah. Kedua ialah ilmu ibadah. Ajarkan dia bahawa dia ni kena solat 5 waktu. Jangan tinggal solat dia. Anak kita, cucu kita jangan jenis hari raya datang, ada yang tak semayang sembunyi dalam bilik, ni bawah katil. Tiba-tiba tak nak bergambar, keluar pula dia bawa katil, bawa kamera. Dia punya kamera paling besar. Tak mau yang macam gini. Kita nak kalau hari raya semua tu yang suka bergambar pula. Yang kalau waktu sembahyang semua sembahyang. Tak ambil gambar pun tak apa sebab malaikat dah capture. Kan? Yang ketiga ialah ajarkan mereka ilmu akhlak. Ajar mereka budi pekerti. Yang nak ajar sini. Bagus. Jadi ajar dia gitu. Yang keempat, ajar dia ilmu Quran. Ajarkan dia ilmu. Pastikan anak kita jangan satu pun tak ada yang dibekalkan dengan ilmu Quran. Kalau tak mampu berikan 4 ilmu ni, hantar pada orang untuk mengajarkan dia. Tapi yang sebaik-baiknya kita, sebab kita tengah belajar ni. Supaya nanti kita ada cucu, boleh. Sikit-sikit boleh lah. Tak payah buka kelas pukul 5 pagi. Kan? Tapi boleh sampaikan sikit-sikit lah pada anak cucu kita tentang kepentingan 4 perkara ini. Wallahu'alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang 3 tugasan. Pertama ialah tawaduk dan merendah diri dengan banyak ingat pada Allah SWT. Kedua ialah jaga harta kita. Ketiga, pastikan kita bekalkan anak-anak kita dan cucu kita, keturunan kita dengan bekalan ilmu. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah.